Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua murid-murid? Terlebih dahulu cikgu perkenalkan diri cikgu. Nama cikgu Siti Maria binti Idris dan cikgu sedang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Air Hitam. Jadi untuk video pengajaran kita pada hari ini, cikgu akan sambung pengajaran kita dalam bab 3, faktor pemilihan reka bentuk dalam reka cipta. Okey, cikgu harap semua dah bersedia ya. Baiklah, standard pembelajaran yang kita akan capai pada hari ini iaitu menganalisis reka bentuk produk berdasarkan faktor pemilihan reka bentuk, dan satu lagi kita akan mengusulkan reka bentuk produk terbaik berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Okey, tapi apakah objektif pembelajarannya? Okey, cikgu harap nanti di akhir pembelajaran nanti, cikgu harap murid-murid akan dapat menganalisis dua reka bentuk produk berdasarkan faktor pemilihan reka bentuk yang telah kita pelajari. Dan yang kedua, cikgu harap murid-murid dapat mengusulkan apakah rekaan terbaik berdasarkan analisis dua reka bentuk yang telah murid-murid lakukan. Okey. Seterusnya, bolehlah kiranya sebelum kita meneruskan ke arah macam manakah kita mempraktikkan analisis dan juga pemilihan reka bentuk terbaik itu, kita belajar dulu dari segi teorinya. Okey, kalau murid-murid tengok dalam kotak yang berwarna hitam itu, okey, cikgu dah ajar ya dalam video pengajaran yang sebelum tu 12 jenis faktor pemilihan yang perlu murid-murid kuasai, dan cikgu ulang sekali lagi. Yang pertama, fungsi, rupa bentuk, bahan, teknik pembuatan, teknik ergonomi, okey, kos, nilai estetik, mesra pengguna, keselamatan, nilai komersial, kemasan dan juga kelestarian. Kedua 12 faktor ini penting untuk murid-murid hafal dan juga faham apakah dari segi perinciannya. Okey, balik kepada objektif pembelajaran kita hari ini iaitu untuk murid-murid belajar menganalisis dan juga mengusulkan reka bentuk yang terbaik. Okey, kita rujuk kepada kotak yang berwarna pink di atas tu. Apakah analisis reka bentuk itu sebenarnya? Okey, analisis ini dijalankan untuk memastikan kesemua faktor pemilihan reka cipta diterapkan dalam sebuah rekaan. Jadi, 12 faktor yang telah murid-murid cikgu ajar ni, kamu kena apply ataupun kamu kena praktikkan, kena nilaikan dalam reka bentuk yang telah kita hasilkan. Kita cuba nilai dari segi 12 faktor tu, adakah mencapai ke semua kedua 12 faktor ini. Okey, bila kita dah buat analisis, apa yang kita nak buat? Kita usulkan pula apakah reka bentuk yang terbaik. Cuba lihat pada kotak yang berwarna hijau. Usul reka bentuk terbaik ini adalah pemilihan rekaan produk terbaik selepas yang mana dilakukan selepas proses analisis. Yakni kita dah buat analisis, baru kita boleh usul apa yang terbaik. Okey. Kemudian pilih reka bentuk produk yang memenuhi faktor-faktor pemilihan. Janganlah kita sembrono saja membuat pemilihan reka bentuk tanpa membuat analisis. Okey, cikgu harap murid-murid dah boleh faham setakat itu. Jadi, kita tengok pula, okey, kenapa cikgu tulis kertas 1 bahagian B soalan 3? Ini menunjuk kepada faktor pemilihan reka bentuk ini sebenarnya adalah satu topik yang sangat besar dalam subjek reka cipta kertas 1 lah terutamanya. Kalau murid-murid ingat dalam video pengajaran cikgu yang pertama hari itu, cikgu dah terangkan bagaimana kita membuat analisis ataupun menjawab kertas 1 bahagian A, soalan berbentuk struktur. Sekarang kita akan masuk pula kepada kertas 1 bahagian B, soalan berbentuk esei ringkas, esei pendek. Jadi apa yang cikgu ingin sampaikan di sini, sebenarnya bab 3 pemilihan reka bentuk ni, dia adalah satu topik yang besar markahnya, yang menyumbang markah yang besar dalam kertas 1. Jadi adalah sangat pentinglah untuk pelajar ingat dan juga faham macam mana kamu menjawab mengikut format yang betul dalam kertas 1. Jadi kalaulah pelajar boleh menjawab bahagian B pula, cikgu rasa kamu memang akan dapat skor A dalam reka cipta. Okey.
Kalau dalam bahagian B untuk soalan 3 ini, dia akan menilai kamu dari segi konstruk menilai lah. Okey, apakah kata tugas yang sering digunakan dalam soalan 3? Okey, yang pertama bandingkan ataupun dia minta kamu menyatakan kelebihan. Yang kedua, dia akan kata tentukan ataupun pilih ataupun cadangkan produk yang sesuai. Okey. Ada lagi dua kata tugas yang digunakan, iaitu lakar penambahbaikan dan juga nyatakan kelebihan penambahbaikan. Okey, kedua-dua ni kita boleh kata sebagai pelengkap lah kepada soalan, sebab untuk konstruk menilai ini sebenarnya dominannya adalah dia hendak mengukur sejauh mana pelajar atau murid-murid menilai ataupun menganalisis kedua-dua produk yang diberi. Okey, yang ni yang penting sekali. Lakaran dan juga kamu menyatakan kebaikan apa semua tu hanyalah pelengkap kepada soalan ini. Jadi pentinglah kalau pelajar boleh menguasai soalan 3, sebenarnya kita boleh katakan soalan 3, soalan konstruk menilai ini soalan yang mudah untuk pelajar mendapat markah penuh kalau kamu menjawab mengikut format yang betul. Okey. Dan juga kalau kita tengok bila dia kata bandingkan. Okey, kita dah tengok kata tugas kan. So, bila dia kata bandingkan, kamu kena tengok pula markah. Cikgu masuk terus dah kepada cikgu gunakan topik ini sebagai satu platform untuk terus cikgu mengajar apakah teknik menjawab soalan 3 sebab dia memang berkait sangat. Okey, jadi bonuslah untuk murid-murid kamu belajar teori dari segi bab 3, apakah teorinya, dan kamu terus boleh praktikkan dalam teknik menjawab kamu untuk soalan 3 kertas 1 SPM nanti. Dan pada masa yang sama, cikgu percaya bila kamu boleh menguasai teknik ini, cikgu-cikgu pasti akan meletakkan kamu sebagai tahap penguasaan yang ke-6 lah, tertinggilah, sebab kamu dah mencapai objektif standard pembelajaran yang telah ditetapkan. Okey, berbalik kepada skrin ini, bandingkan. Apabila dia kata 7 markah, okey, apabila soalan itu meletakkan kata tugas bandingkan, okey, kamu kena faham markah yang diperuntukkan untuk murid-murid membuat bandingan itu adalah 3 darab ataupun 4 darab 2 markah. Bermaksud di sini kamu perlu membuat analisis terhadap 3 ataupun 4 faktor pemilihan reka bentuk. Pilihlah daripada semua 12 faktor pemilihan reka bentuk itu, yang manakah faktor, 4 faktor ataupun 3 faktor yang terbaik untuk kamu huraikan ataupun hujahkan dalam jawapan kamu nanti. Nanti kita akan tengoklah, tapi cikgu memberi gambaran dulu kat sini. Okey, kemudian dia akan beri markah ganjil. Kalau kamu tengok 7 ataupun 9, markahnya adalah markah yang ganjil. Kenapa? Satu markah adalah diperuntukkan untuk murid-murid menyatakan pilihan. Kalau kamu tak menyatakan pilihan, maka dia tidak akan melekatkanlah analisis yang kamu buat. Macam cikgu kata tadi lah, objektif pembelajaran kita hari ini 2 kan, iaitu yang pertama kamu nak buat analisis. Dan yang kedua kita nak usul yang terbaik. Jadi bila soalan ini sebenarnya dia dah melengkapkan standard pembelajaran yang perlu kamu tahu untuk hari ini. Okey, dan kalau kamu tengok dalam bulatan yang kedua ini lakaran. Lakaran ini macam cikgu kata tadi pelengkap. Dan markahnya adalah 5 hingga 7 markah. Sekiranya soalan bandingkan markah, bukan 5 lah, 7 markah. Jadi soalan pelengkap lakaran itu akan menjadi 7 markah tambah 1 untuk kamu nyatakan kelebihan. Sekiranya soalan bandingkan itu untuk kamu membuat analisis, sekiranya 9 markah diperuntukkan, maka kamu perlu markah peruntukan untuk lakaran adalah 5 markah tambah 1. Jadi jumlah markahnya masih lagi 15 markah. Jadi berdasarkan pengalaman cikgu lah, dan cikgu tengok setakat ini peruntukan markah yang sering digunakan adalah 9 tambah 5 tambah 1, yakni 9 markah untuk pelajar membuat analisis dan juga mengusulkan reka bentuk, 5 markah dalam pelengkap lakaran, dan juga 1 markah untuk kamu nyatakan kelebihan lakaran yang kamu telah buat itu.
Jadi markah tinggi lah untuk kamu membuat analisis dan juga kamu nak mengusulkan suatu rekaan. Okey, dari segi lakaran cikgu tak akan bincanglah dalam pengajaran kali ini. InsyaAllah ada rezeki kita akan bincang dalam teknik menjawab yang dalam kelas-kelas yang seterusnya. Okey murid-murid, so kita dah tengok apakah teori berkaitan dengan analisis reka bentuk dan juga usul reka bentuk yang terbaik. Sekarang kita akan tengok apakah contoh soalan yang boleh ditanya berkaitan dengan soalan ketiga lah yang cikgu kata tadi, soalan 3 bahagian B kertas 1. Okey. Ini adalah 2 jam tangan yang perlu kita buat analisis, yang mana soalan ini cikgu petik daripada soalan percubaan negeri-negeri dalam Malaysia lah. Okey, kita baca soalan dahulu ya. Okey, rajah 11 menunjukkan 2 model jam tangan yang hendak dipasarkan, jam tangan A dan juga jam tangan B. Okey. Dia ada spesifikasi, dia bagi kat sini kadar selaman dalam air, jenis bateri, berat, bahan, harga dan juga warna. Okey, kita tengok dulu perincian bagi setiap jam yang diberi sebelum kita tengok apakah kata tugas untuk soalan ini. Okey, jam tangan A ni dia cakap kadar selaman dalam air 200 meter. Manakala jam tangan B 100 meter. Jadi kita boleh gunalah jam tangan A ni kalau kamu suka pergi menyelam di dasar laut ke, kamu bolehlah bawa jam tangan A ni. Okey, lepas tu jenis bateri yang digunakan adalah lithium ion. Yang ni boleh dicas semula. Okey, menjadi satu trend zaman sekarang kebanyakan jam-jam yang ada kebanyakannya boleh dicas semula. Termasuklah cikgu pun juga memiliki jam tersebut. Boleh dapatkan dengan harga yang murah sekarang. Okey, lepas tu jenis bateri untuk jam tangan B macam biasa dia guna 1.55 volt lah, jam bateri biasa yang mana habis kita buang dan ganti dengan yang baru. Okey, lepas tu dari segi berat pula kita tengok A lebih ringan daripada B. Kerana mungkin kalau kita tengok di bawah tu dia kata faktor bahan. Bahan jam tangan A menggunakan plastik, manakala jam tangan B dia menggunakan kelui tahan karat. Jadi kita sendiri boleh fahamlah secara logiknya lah, kalau plastik dengan besi ni of course lah plastik lebih ringan. Okey, dari segi harga pula. Okey, jam tangan A ni agak mahal ya. Sebab harga dia 250, manakala jam tangan B RM200. Mungkin sebab penggunaan jenis bateri tu kot. Jadi dia mahal sikit proses pembuatannya. Jadi proses pembuatannya akan makan kos. That's why sebab itulah harganya agak mahal. Okey, kemudian dari segi warna pula. Plastik, kalau menggunakan bahan plastik ni, warna yang boleh kilang hasilkan ada 4 pilihan warna di sini, merah, hitam, hijau dan juga biru. So ada 4 pilihan warna. Kalau jam tangan B hanya 1 pilihan warna lah sebab dia menggunakan keluli tahan karat ataupun stainless steel. So warnanya adalah warna perak lah. Okey. Sekarang kita tengok pula apakah kata tugas yang ada dalam soalan ini. Okey, kita rujuk kepada ayat yang di bawah sekali ni. Okey, berdasarkan rajah 11, tentukan jam tangan yang sesuai digunakan untuk aktiviti lasak dengan membandingkan kelebihan kedua-dua jam tangan itu. Jadi, apakah kata tugasnya ya? Ya, okey, kata tugasnya yang pertama, tentukan jam tangan. Mula-mula dia nak murid-murid tentukan jam tangan dulu. Kamu dah buat analisis, kita dah buat analisis tadi kan? So kita tentukan jam tangan yang sesuai dengan aktiviti lasak. Jadi itulah situasinya untuk aktiviti lasak dengan membandingkan kelebihan kedua-dua jam tangan itu. Jadi kata tugas yang kedua adalah membandingkan. Jadi dekat sini membandingkan, inilah pelajar perlu membuat analisis berdasarkan 12 faktor pemilihan reka bentuk, dan juga kata tugas tentukan ini pula kamu perlu usulkan apakah reka bentuk yang terbaik berdasarkan situasi aktiviti lasak itu. Okey. Jadi kat sini cikgu masukkan kembali 12 faktor pemilihan reka bentuk di sebelah. Kita ada fungsi, rupa bentuk, bahan, teknik pembuatan, ergonomi, kos, nilai estetik, mesra pengguna, keselamatan, nilai komersial, kemasan, kelestarian. Laju sikit ya. Okey. Kenapa cikgu ulang selalu perkataan ataupun faktor-faktor ni? Supaya kita akan, bila kamu kerap mendengar, kamu akan lama-kelamaan kamu akan senang mengingat. Okey. Jadilah agak-agaklah macam mana kita nak membuat analisis ini. Okey. Cikgu buka lagi, kita tengok.
Di sini cikgu dah buat siap-siap dia punya kita buat analisis mengikut spesifikasi. Kalau kadar selaman, spesifikasi kadar selaman, kita boleh menilai dari segi fungsi. Okey, dari segi faktor fungsi. Untuk jenis bateri, kita boleh menilai dari segi nilai estetik. Nilai estetik tu apakah dia punya ciri-ciri dia? Reka bentuk yang terkini. Betul tak? Jenis bateri ni kita kata sebagai reka bentuk terkini lah. Perubahan dari segi bateri biasa kepada bateri yang boleh dicas semula. Okey. Kemudian spesifikasi berat, kita boleh anggap itu di bawah faktor mesra pengguna. Betul tak? Kalau ringan dengan berat. Jadi mesra penggunanya orang mesti suka yang ringan, sebab tak buat apa kita nak menghabiskan tenaga kita mengangkat benda yang berat, membawa benda-benda yang berat. Betul? Dan kemudian bahan pula adalah bahanlah, senanglah. Untuk harga pula mestilah di bawah faktor kos dan juga kemasan, di bawah spesifikasi warna. Warna itu kemasan terakhir lah. Sesuatu design kita buat, produk yang kita hasilkan, warna itu adalah peranan terakhir. Okey, yang perlu kita nilaikan. Jadi di sini jadi kita dah buat analisis apakah faktor-faktor yang sesuai untuk kita gunakan sebagai jawapan dalam soalan ini. Jadi nampak ada 6 faktor yang telah kita bincangkan tadi, iaitu fungsi, nilai estetik, mesra pengguna, bahan, kemasan dan juga kos. Okey, jadi kalau pelajar tengok pula, cikgu tambah 2 kotak berwarna kuning di sebelah sini. Ini adalah macam kita kata nota penting lah. Penegasan ayat berbanding atau manakala mestilah ditulis bagi setiap perbandingan. Ini adalah satu peringatan ya. Bila kamu membuat apa-apa saja analisis ataupun perbandingan, mestilah memasukkan perkataan berbanding ataupun manakala. Nanti kita akan tengok macam mana kita nak gunakan perkataan berbanding ataupun manakala ni dalam jawapan. Okey, di bawah ini pula adalah 1 tambah 1 bermaksud 2 markah. 2 markah untuk setiap analisis yang kamu buat. Setiap analisis mengikut faktor yang kamu buat tu lah. Okey, 1 markah untuk kamu membuat perbandingan antara produk A dan juga produk B. Dan 1 markah lagi adalah untuk kamu memberikan penerangan kelebihan kenapa kamu memilih produk A lebih baik daripada produk B, ataupun kenapa kamu memilih produk B lebih baik daripada produk A. Kita kena memberi sedikit penerangan lah kepada produk yang kita pilih tu. Okey, kita tengok kejap lagi. Alright, jadi inilah contoh jawapan yang boleh pelajar hasilkan untuk soalan ini. Tapi contoh jawapan cikgu beri ni, kita akan belajar pula macam mana kita nak semak. Cikgu lebih suka murid-murid belajar membina ayat dan juga belajar menyemak sendiri apakah markah yang boleh dikuasai dengan ayat yang kamu bina itu. Okey, kita tengok lah. Di sini ada 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Bila dia bagi markah 9, macam cikgu cakap tadi, kamu kena buat 3 ataupun 4 penilaian, 4 analisis mengikut faktor pemilihan kebentukan. Jadi bila 9 markah, kamu kena buat 4 analisis mengikut 4 faktor pilihan. Kita dah ada tadi 6, jadi kita hanya pilih 4 sahaja. Jadi kat sini 4 perenggan yang pertama ini adalah 4 perenggan yang pertama, 1, 2, 3 dan juga 4 ini adalah kita katakan sebagai analisis yang kamu akan buat. Dan perenggan yang terakhir ini adalah usul reka bentuk terbaik yang kita buat, yang kita pilih berdasarkan penilaian yang telah kamu buat dalam 4 perenggan yang pertama. Memang digalakkan pelajar menjawab dalam bentuk perenggan. 1 analisis, 1 perenggan supaya kita senang nak semak dan kita tak keliru dengan jawapan yang kita hasilkan. Okey, mari kita baca dulu perenggan yang pertama. Macam manakah ayat yang dibuat dalam bahagian analisis untuk setiap faktor pemilihan kebentuk. Okey, jam tangan A berfungsi dengan kadar selaman dalam air sehingga 200 liter berbanding jam tangan B yang berfungsi dengan kadar selaman dalam air ialah 100
meter. Macam kita dah bincang tadi ya, untuk kadar selaman ini kita tengok dari segi faktor fungsi. Jadi dia membuat perbandingan di sini, nampak tak? Dia memasukkan perkataan berbanding. Jadi kalau ikut formula 1 tambah 1, 1 markah untuk perbandingan. Jadi 1 markah di sini untuk ayat yang berwarna merah kita dapat 1 markah. Kamu kena menyatakan perkataan berbanding ataupun manakala. Nampak tak? Okey. Lepas tu kalau tengok pula ayat yang berwarna hijau ni, oleh itu jam tangan A mempunyai ketahanan yang tinggi dari segi kefungsiannya terhadap tekanan air yang lebih dalam. Itu ayat ini dia memberi penerangan menjurus kepada kenapa dia memilih jam tangan A. Nah, dari segi kefungsian dia kata ketahanan jam tangan A lebih tinggi dari segi kerana dia mempunyai ketahanan terhadap tekanan air yang dalam. Itu kelebihan dia lah. Okey, kita tengok lagi perenggan yang kedua. Berat jam tangan A ialah 105 gram berbanding berat jam tangan B ialah 135 gram. Itu perbandingan. So, 1 markah di situ. Okey, sambung lagi. Oleh itu jam tangan A lebih mesra pengguna kerana ringan dan mudah dibawa. Ayat mesra pengguna digunakan sebagai penerangan kepada kelebihan. Jadi murid-murid tak perlu memikirkan perkataan yang lain daripada apa yang betul kamu gunakan. Kamu boleh menggunakan terus faktor-faktor perkataan-perkataan dalam faktor pemilihan kebentuk itu sebagai penyumbang markah kamu dalam menjawab soalan penilaian ini sendiri. Nampak tak? Dia menggunakan perkataan mesra pengguna, kefungsian. Dia memasukkan terus perkataan-perkataan faktor pemilihan kebentuk itu dalam jawapan. Jadi yang pun 1 markah. Dah 2 markah dah. Okey. 2 markah pengan pertama, 2 markah pengan kedua. Itu kan ketiga. Jam tangan A diperbuat daripada plastik berbanding jam tangan B yang diperbuat daripada keduri tahan karat. Jadi perbandingan dari segi bahan. Okey. 1 markah. Kemudian penerangannya pula, oleh itu jam tangan A tidak akan berkarat dan tahan lama. Okey, penerangan ni kelebihan kepada jam tangan A lah. Okey, jadi 1 markah di sini, 2 markah juga. Okey, perenggan yang keempat. Warna jam tangan A terdiri daripada warna merah, hitam, hijau dan biru berbanding jam tangan B yang hanya mempunyai warna perak sahaja. So perbandingan dari segi warna ataupun kemasan terakhir lah kan. Oleh itu jam tangan A lebih estetik kerana mempunyai lebih banyak pilihan warna kepada pengguna. Jadi 1 markah untuk perbandingan dan 1 markah menerangkan kelebihan kepada produk yang akan dipilih. Okey. Dan akhir sekali barulah kita nyatakan usul reka bentuk yang terbaik, iaitu maka jam tangan yang sesuai untuk aktiviti lasak ialah jam tangan A. Kena nyatakan pilihan kita dan juga situasi kepada pilihan kita itu. So pilihan kita adalah jam tangan A, situasinya adalah untuk aktiviti lasak. 1 markah di sini dan kamu akan dapat 9 markah untuk soalan 3 ini. 9 markah adalah untuk soalan membandingkan dan menilai saja. Okey, belum lagi untuk pelengkapnya kamu buat lakaran dan juga menyatakan kelebihan lakaran yang kamu buat itulah. Okey. Seterusnya kita tengok pula kepada contoh soalan kertas soalan 3 kertas 1 SPM tahun 2018. Ini memang soalan yang banyak dalam SPM lah. Jadi cikgu rasa murid-murid perlu beri perhatian lebih sedikit untuk soalan ini. Okey, Raja Sembilan menunjukkan 2 alat pengisar makanan yang dicadangkan untuk aktiviti perkemahan. Jadi situasi dia dah bagi tahu kat sini untuk aktiviti perkemahan. Ada 2 alat pengisar, pengisar A dan juga pengisar B. Okey, pengisar A kita tengok apakah spesifikasinya. Dari segi kelajuan dia 3 kelajuan. Mungkin daripada 0, 1 dan 2 ataupun 1, 2, 3. Mungkin dia punya had kelajuan itu lah. Lepas tu isi padu muatan.
dia boleh memuat sehingga 2 liter cecair dalam tu. Lepas tu sumber kuasa accumulated current, iaitu current lah menggunakan arus elektrik 240 volt. Kalau tak ada sumber elektrik tu susahlah sikit macam nak alat nak berfungsi kan. Okey, kemudian kuasa yang digunakan adalah 200 watt. Kuasanya 200 watt untuk sekali penggunaan. Beratnya mencapai sehingga 2.2 kilogram dan juga warnanya adalah warna kelabu. Okey. Kemudian kita tengok pula penyisar B, kelajuannya hanyalah satu kelajuan. Kemudian dia punya isi padu muatan boleh mencapai sehingga 1 liter untuk sekali penggunaan. Okey, kemudian kuasa menggunakan direct current iaitu kuasa bateri 12 volt dan sumber kuasa adalah direct current 12 volt. Kemudian kuasanya adalah 60 watt untuk sekali penggunaan, berat 800 gram, lebih ringan daripada penyisar A. Lepas tu warnanya dia ada 4 pilihan warna, biru, kuning, hijau dan juga merah. Yang penyisar A hanya ada satu sahaja pilihan warna. Okey, berdasarkan Rajah 9, tentukan penyisar yang paling sesuai digunakan dengan membandingkan kedua-dua penyisar itu. Jadi kata tugas di sini tentukan, okey, dan juga bandingkan dengan situasi yang mana aktiviti perkemahan. Tentukan, bandingkan untuk aktiviti perkemahan. Itu situasi yang dia nak lah. Jadilah, kalau kita melihat kepada situasi itu, aktiviti perkemahan, antara penyisar A dengan penyisar B lah, secara logiknya, tentulah kita akan memilih penyisar B. Jadi di sini dia akan menguji pelajar secara tak langsung macam mana kamu nak menilai dan menggunakan satu pemikiran logikal ataupun logical thinking dalam situasi seperti ini. Jadi logiknya memang kita akan guna penyisar B lah. Sebab misalnya kalau kita masuk dalam hutan ataupun pergi aktiviti perkemahan di kawasan rekreasi ke apa-apa, memang tak ada sumber bekalan elektrik di situ. Jadi tentulah kita mesti menggunakan bateri. Kalau ada sumber bekalan elektrik, kalau kita pergi ke resort apa pusat-pusat peranginan, kalau ada itu adalah bonus lah. Okey, tapi jarang berlaku ya. Okey, so macam saya kata tadi, soalan dia nak pelajar menggunakan kemahiran yang ada untuk memilih jawapan yang terbaik. Macam kita dah nampak dah apa jawapan dia kat sini. Cuma sekarang tanggungjawab pelajar untuk kamu macam mana nak menganalisis soalan ini. Okey. Okay, kita tengok kat sini, ini adalah contoh jawapan yang boleh kita buat untuk soalan ini. Okey, mari kita semak bersama-sama adakah jawapan yang diberi memenuhi syarat pemarkahan. Okey, peringgan yang pertama, penyisar B menggunakan sumber kuasa bateri yang boleh digunakan di mana-mana tempat berbanding penyisar A yang memerlukan bekalan tenaga elektrik. Jadi kat sini, dari segi faktor apa yang dia kata di sini? Okey, yang pertama ni dia bincangkan dari segi faktor fungsi. Okey, kuasa elektrik, sumber kuasa elektrik bateri yang boleh digunakan di mana-mana tempat berbanding penyisar A yang memerlukan bekalan tenaga elektrik. Jadi perbandingannya apa? Dia membandingkan dari segi sumber kuasa. Okey, sumber kuasa bateri. Kalau penyisar A pula sumber kuasa elektrik. Lepas tu apakah kelebihan kepada penyisar B? Dia kata di sini boleh digunakan di mana-mana. Okey, boleh digunakan di mana-mana tempat. Jadi untuk peringgan pertama ni 2 markah. 1 tambah 1. Okey, kita tengok pula peringgan yang kedua. Penyisar B mempunyai berbagai variasi pilihan warna. Okey, berbanding penyisar A yang hanya terdapat satu pilihan warna. Jadi perbandingan di sini dia membandingkan dari segi pilihan warna ataupun kita kata kemasan ataupun nilai estetiknya. Jadi ada tak dia menyatakan kelebihan kepada penyisar B tu? Bila dia mempunyai pelbagai pilihan warna, ada tak kelebihan ditanya di sini? Dia nyatakan di sini. Tak ada kan? Dia hanya membuat perbandingan. Jadi untuk markah penerangan kelebihan tak ada lah. Jadi untuk peringgan kedua ni
pelajar ini hanya layak mendapat 1 markah sahaja. Jadi cikgu harap kamu boleh nampaklah macam mana sekiranya kamu menjawab dengan gaya ayat yang macam ni dan kamu terlupa untuk memberi penerangan kepada pengisar yang kamu pilih, maka 1 markah saja yang kamu dapat. Okey, kita tengok perenggan yang ketiga. Pengisar B mempunyai reka bentuk terkini yang lebih menarik perhatian berbanding pengisar A yang biasa terdapat di pasaran. Jadi perbandingannya dia buat dari segi reka bentuk lah, ataupun kita kata estetikanya. Okey. So dia kata reka bentuk terkini, dari segi reka bentuk faktor pemilihan reka bentuk, dia kata pengisar B reka bentuknya terkini, manakala pengisar A ni yang biasa. Jadi perbandingan dari segi reka bentuk 1 markah. Kemudian penerangan kelebihan, dia kata lebih menarik perhatian. Jadi 2 markah di situ. Okey, tengok perenggan yang keempat. Pengisar B bersaiz lebih kecil yang mudah untuk disimpan berbanding pengisar A yang bersaiz lebih besar. Jadi perbandingan dibuat berdasarkan saiz. So 1 markah. Ada perkataan berbanding lah. Okey, mesti ada perkataan berbanding kat sini. Ada berbanding. Yang ni pun ada berbanding. Okey, berbanding kena ada. Lepas tu kelebihannya adalah mudah untuk disimpan. So 2 markah di sini. Dan perenggan yang kelima, pengisar B lebih ringan yang memudahkan untuk dibawa berbanding pengisar A yang lebih berat. Ini mungkin dari segi faktor mesra pengguna lah. Okey, dia kata berbanding mesti ada. Lepas tu dia bandingkan B lebih ringan, A lebih berat. 1 markah. Kelebihannya adalah mudah untuk dibawa. 2 markah. Dan usul untuk reka bentuk yang dipilih adalah pengisar B lebih sesuai untuk pengisar yang dipilih dan situasi kena nyatakan untuk aktiviti perkhemahan. Jadi murid-murid kena ingatlah, bila kamu menyatakan usul tu kamu kena kata usul produk apa dan juga situasinya apa. Okey, untuk situasi menjawab kepada situasi soalan lah, janganlah kamu pergi tambah situasi lain daripada soalan. Betul? Soalan kata aktiviti perkhemahan, tiba-tiba kamu tukar, oleh itu pengisar B lebih sesuai untuk aktiviti berrekreasi di tepi pantai. Memang dah salah lah kat situ. Jangan sesuka hati kamu mengubah situasi yang diberi dalam soalan. Okey, di sini berlaku dilema. Apabila kamu lihat di sini ada 9 markah dekat jawapan yang pelajar ini berikan untuk kamu membuat analisis. Kalau kamu tengok di sini ada 2, 4, 6, 8, 9. Tetapi markah yang sebenarnya untuk membuat analisis hanyalah 8. Sebab 1 markah untuk kamu menyatakan usul yang terbaik. Jadi bila kamu membuat jawapan yang lebih daripada markah sebenar, yakni 9 di sini, pemeriksa akan memilih markah yang tertinggi lah, iaitu 8 saja. Kalau kamu membuat hujah banyak, kamu kata ada 6 analisis yang kamu boleh buat 6. Jadi setiap analisis tu kamu berjaya dapat 2 markah, jadi maksudnya 12 markah, betul? Tapi pemeriksa tetap akan mengambil markah maksimum iaitu 8 sahaja. Okey, jadi kenalah bijak kamu membuat perancangan untuk menjawab soalan ni kerana banyak lagi soalan yang kamu nak jawab. Jangan menggunakan masa yang lama untuk menjawab soalan ni. Cikgu percaya kamu rasa seronok untuk jawab soalan ni kerana kamu rasa senang bila dah nampak macam mana nak teknik untuk menjawab soalan 3 ni. Okey. Okey. Terakhir sekali, cikgu nak bincang pula soalan ketiga ini. Yang ni adalah soalan SPM 2015 yang cikgu kira masih baru ya. Dan cikgu rasa kamu mesti tertarik dengan soalan ni kerana soalan reka cipta ni adalah soalan tertutup dan tak banyak diterbitkan dalam, tak ada pun berdasarkan pengalaman cikgu diterbitkan di kedai-kedai buku. Jadi kamu perlu bergantung sepenuhnya kepada cikgu kamu untuk mendapatkan contoh soalan ataupun menerusi laman internet. Okey, untuk soalan ni, soalan yang terakhir lah sebelum kita menamatkan kelas kita pada hari ini. Rajah 5 menunjukkan 2 alat perangkap tikus, perangkap A dan juga perangkap B. Dari segi spesifikasi untuk perangkap A, bahan yang digunakan logam aluminium. Okey, isi padunya boleh, isi padu perangkap ataupun saiznya adalah 30 darab 15 darab 10, beratnya 300 gram dan harganya RM10. Hanya 4
Okey, hanya 4 spesifikasi sahaja yang diberi. Okey, untuk perangkap B pula, okey, bahan dia menggunakan kayu dan keluli berkarbon rendah. Okey, kayu tu untuk sebagai pelapis ya, pelantar di bawah ni ya. Dan juga keluli mungkin untuk perangkap ni lah. Okey, lepas tu saiznya adalah 30 darab 10 dan darab 2. Kalau kita bandingkan dari segi A dan B ni, kita nampak perangkap A lebih kecil lah. No? Perangkap A ni lebih kecil dan perangkap perangkap B lebih kecil, perangkap A ni lebih besar. Okey. Dari segi berat pula, perangkap B lebih ringan, perangkap A lebih berat. Harga pula yang B ni lebih murah. Okey. Kita tengok pula soalan. Kita nampak je B ni macam best je, B ni ringan, murah apa semua kan. Tapi kita kena tengok situasi dulu. Berdasarkan rajah itu, tentukan perangkap yang paling sesuai digunakan oleh warga emas dengan membandingkan kedua-dua perangkap itu. Jadi di sini kata tugasnya masih lagi 2, tentukan perangkap yang pertama, lepas tu membandingkan kedua-dua perangkap dan situasinya adalah digunakan oleh warga emas. Situasinya digunakan oleh warga emas. Jadi agak-agak kamu bayangkan, cuba bayangkan nenek atuk kamu nak guna perangkap ini. Agak-agaknya lah yang manakah kita akan cadangkan untuk nenek dan datuk kita. Okey, kalau cikgu akan cadangkan perangkap A. Adakah kamu bersetuju dengan cikgu? Kenapa? Nanti kita akan bincangkan analisisnya selepas ini. Okey, murid-murid. Ini adalah contoh jawapan kepada soalan berkaitan dengan perangkap tadilah. Okey. Kalau kita tengok di sini, cikgu dah bagi tahu cikgu memilih perangkap A kan? Okey. Perangkap A ni kalau ikut pendapat cikgu rasa perangkap A ni lebih selamat. Itu secara pandangan mata kasar saja. Tapi kita perlu buat analisis untuk kita melihat apakah perangkap A ni lebih berbaloi digunakan daripada perangkap B untuk warga emas. Okey, kita tengok perenggan yang pertama. Analisis untuk yang pertama mengikut faktor keselamatan. Okey, perangkap A lebih selamat digunakan kerana tiada bahagian yang tajam berbanding perangkap B yang mempunyai mata pencengkam yang tajam. Jadi dekat sini dia membuat perbandingan dari segi reka bentuknya yang tiada bahagian tajam, manakala perangkap B pula mempunyai mata pencengkam yang tajam. So, 1 markah untuk perbandingan. Dan seterusnya 1 markah lagi tu dekat mana? Penerangan kan? Jadi penerangan ni dikatakan perangkap A lebih selamat digunakan. Jadi 1+1. Pelajar akan dapat 2 markah. Okey, kita tengok pula perenggan yang kedua. Perangkap A lebih mesra pengguna kerana mudah untuk dipasang atau dikendalikan berbanding perangkap B yang memerlukan pengguna berhati-hati semasa mengendalikannya. Jadi kat sini dia membuat perbandingan dari segi cara memasang. Okey, cara pemasangan. Okey, dia kata mudah dipasang perangkap A ni, perangkap B pula pengguna kena berhati-hati. Jadi kelebihannya dia kata perangkap A lebih mesra pengguna. So, 2 markah dekat sini. Okey. So, analisis yang ketiga. Perenggan yang ketiga. Perangkap A lebih mudah diselenggara atau dibersihkan kerana hanya memerangkap tikus berbanding perangkap B menyebabkan percikan darah. Jadi perbandingan dia buat dekat sini dari segi penyelenggaraan. Dia kata lebih mudah diselenggara. Yang B pula dia kata hanya berbanding perangkap B menyebabkan percikan darah. Jadi kalau kita tengok kat sini, perangkap A lebih mudah diselenggara atau dibersihkan kerana hanya memerangkap tikus. Jadi apakah kelebihannya? Kelebihannya dia hanya memerangkap tikus, tidak membunuh tikus. Jadi 2 markah dekat sini. Perenggan yang seterusnya, ataupun analisis faktor yang seterusnya, rupa bentuk. Okey, rupa bentuk perangkap A lebih besar memudahkan untuk dipegang atau diletakkan berbanding perangkap B yang bersaiz lebih kecil. Jadi perbandingan dari segi saiz. Okey, apakah kelebihan untuk perangkap A ni? Dia kata memudahkan untuk dipegang atau diletakkan. So 1 tambah 1 cukup 2 markah. Okey, perenggan yang kelima, perangkap A lebih berbaloi untuk dibeli kerana harganya yang berpatutan atau bahan binaan yang tahan karat.
berbanding perangkat A yang lebih murah tetapi cepat berkarat. Jadi dia bandingkan dekat sini, dia kata harga A lebih lebih berpatutan berbanding harga B perangkat A lebih berbaloi dibeli kerana harganya berpatutan, manakala perangkat B lebih murah tetapi cepat berkarat. So maksudnya perbandingan tu ada dan kelebihan dia kata berbaloi untuk dibeli. Itu kelebihan lah, berbaloi untuk dibeli. Sebab dia bandingkan kat sini kamu nampak dia kata cepat berkarat. Untuk menegaskan bahawa A ni lebih berbaloi lah beli daripada B. Okey, jadi 2 markah juga dekat sini. Jadi kalau kamu tengok ada 10 markah, jadi markah yang boleh didapat daripada analisis reka bentuk ini hanyalah 8. Itu markah optimum sekali. Okey, dan satu lagi markah adalah kamu mengusulkan apakah reka bentuk yang terbaik. Oleh itu perangkap A lebih sesuai digunakan oleh warga emas. Produk yang dipilih ataupun perangkap yang dipilih, dan kamu kena nyatakan situasi berdasarkan soalan itu digunakan oleh warga emas. Okey, nampak tak kat situ? Cikgu rasa dengan 3 soalan, 3 contoh jawapan yang cikgu berikan, cikgu rasa kamu semua dah cukup mahir untuk faham macam mana nak menjawab soalan 3 ini, soalan konstruk menilai. Apabila kamu dah boleh jawab mengikut apa yang cikgu terangkan ini, cikgu percaya kamu juga akan mendapat skor tahap penguasaan 6 untuk faktor pemilihan reka bentuk bab 3 ini. Okey. Jadi sebelum mengakhiri kelas kita pada hari ini, cikgu harapkan cikgu-cikgu ataupun murid-murid yang menonton rancangan ini boleh mengisikan maklum balas mengenai program di pautan link yang tertera dalam skrin ini. So, sampai berjumpa lagi insya-Allah untuk kelas-kelas yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.